Hai semua, nama saya Jocelyn Chaimei. Saya adalah ketua kumpulan. Dan ahli kumpulan saya adalah Chu Jieqi, Jia Xingyi, Sammy Chu Jialing, Li Yueyang, Li Songling, dan Fukui dan Chu Hongyong. Kami sebagai pelajar dari Taylor University telah diberi tugasan untuk menirukan elemen tawangan yang berada di Malaysia. Tajuk kerja kajian kami adalah Seni Tarian Masyarakat Tradisional Cina. Tajuk ini telah dipilih kerana kefahaman kita terhadap tarian tradisional Cina dianggap cekap walaupun kita sentiasa berpeluang menyaksikan tarian tradisional terutamanya di Festival Kaum Cina. Nama sejahtera, nama saya Li Yueyang. Sejarah Singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia, terutamanya pada orang Cina. Dua tarian Singa yang amat popular ialah tarian Singa Utara dan tarian Singa Selatan. Tarian Singa Utara berasal dari bahagian utara Cina. Kostum singa tersebut menggunakan warna merah, jingga atau hijau dan kuning. Singa utara biasanya dipersembahkan dengan menggunakan sepasang singa jantan dan betina dengan bulu yang panjang dan tebal di kepala dan badan mereka. Tarian singa utara ini mempunyai lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuan sebagai hiburan. Singa selatan yang biasanya dipersembahkan di Malaysia pula berasal dari Guangzhou. Ia dirias dengan bulu yang pendek dan dihias berwarna-warni. Kepala singa dibuat daripada bulu dan aluminium dan dibina secara mekanik supaya mulut dan batangnya boleh bergerak. Tarian singa selatan menjadi lambang yang mempunyai ciri-ciri yang berkaitan dengan alam sekitar. Tarian ini selalu dipersembahkan sebagai istiadat ataupun upacara untuk membuang semangat jahat dan dipersembahkan sebagai upacara meminta doa. Tarian singa biasanya dipersembahkan semasa meraih Tahun Baru Cina di Malaysia. Kumpulan tarian singa sering mendapat pesanan untuk membuat persembahan di kedai dan juga sekolah untuk membawa kegembiraan dan doa. Sambil singa-singa menari mengikut rentak simbol dan drum secara tradisionalnya, singa-singa akan mendekati buah atau sayur dan memakan buah untuk menunjukkan kekayaan. Selepas itu, singa-singa ini akan menghampiri orang ramai yang akan menghulurkan angpau sebagai ganjaran untuk persembahan mereka. Berdasarkan kepercayaan orang Cina, tarian singa bukan hanya untuk menghiburkan tetapi diyakini akan membawa doa di masa depan. Ini kerana dalam menjadi kepercayaan kepada masyarakat Cina bahawa dengan mengadakan tarian singa dianggap membawa keberuntungan bagi mereka. Justeru, tarian singa bukan hanya dilakukan semasa Tahun Baru Cina tetapi juga diadakan untuk meraihkan perkahwinan, ulang tahun kelahiran, pembukaan, perniagaan dan banyak lagi. Seni tarian singa ini juga merupakan senaman yang baik bagi fizikal, rohani dan jasmani. Tarian kipas adalah sejenis tarian tradisional yang terkenal dan tersendiri kepada budaya Cina di mana-mana negeri. Tarian kipas muncul semasa pemerintahan dinasti Han dan ia mempunyai lebih daripada 3.000 tahun sejarah. Di Malaysia, tarian kipas adalah salah satu tarian tradisional yang terkenal di negeri Perak. Tarian ini tergolong dalam tarian istana kerana sering ditarikan pada majlis-majlis perkahwinan diraja. Jumlah penari ialah 2 hingga 6 orang dan tarian ini terdiri daripada wanita. Namun, juga terdapat 9 orang ahli, iaitu 7 wanita dan 2 lelaki, dan setiap penari memegang 2 buah kipas semasa menari. Di Malaysia, baju kebaya ialah kostum biasa bagi penari, bersanggul dan berdandan dengan suntingan bunga yang disanggul. Terdapat juga penari memakai selendang panjang yang disemak pada bahu. Dalam tarian kipas, ini merupakan satu tradisi masyarakat Cina yang mana masyarakat Cina mempercayai feng shui. Ia ialah satu kepercayaan masyarakat Cina umumnya tentang sesuatu penandang yang baik dan buruk terhadap kehidupan. Oleh itu, masyarakat Cina di Malaysia menari tarian kipas supaya membawa kebaikan kepada masyarakat Malaysia. Saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang klasifikasi bagi tarian kipas. Terdapat 2 jenis tarian kipas, iaitu tarian kipas rakyat dan tarian kipas militer. Tarian kipas rakyat biasanya dipersembahkan untuk meraihkan majlis-majlis seperti majlis perkahwinan diraja pada masa terdahulu. Tarian kipas ini juga ditarikan untuk mempersembahkan sebuah cerita dan menunjukkan perasaan gembira mengikut rentak muzik. Kostum bagi tarian kipas ini berwarna panas seperti merah dan kuning yang boleh menunjukkan keceriaan. Selain itu, tarian kipas militer merupakan kesinambungan bagi tarian kipas rakyat. Tarian kipas ini dipersembahkan untuk menunjukkan keseragaman dan kekuasaan. Kostum bagi tarian kipas ini pula mempunyai ciri-ciri seperti tidak berwarna dan tidak bercorak. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit tentang pergerakan kipas bagi kedua-dua jenis tarian kipas tersebut. Pergerakan kipas dalam tarian kipas rakyat biasanya lebih lembut dan terperinci untuk menunjukkan keharmonian dan keamanan. Manakala bagi tarian kipas militer pula adalah lebih keras kerana lebih mementingkan keseragaman,
kekuasaan dan kekuatan. Tarian yang saya hendak berkongsi ialah tarian naga. Tarian naga serupa tarian singa ialah salah satu persembahan umum tradisional Cina. Tarian tersebut merupakan tarian yang menyambut Tahun Baru Cina pada era globalisasi ini. Tarian tersebut dapat menyampaikan keberanian naga dan semangatnya yang tidak berputus asa ketika menghadapi masalah. Dalam zaman kuno, tarian ini merupakan tarian eksklusif yang dipersembah sahaja selepas mendapat keizinan kerabat raja. Tarian tersebut jarang dapat disaksi oleh rakyat biasa pada zaman tersebut. Namun begitu, tarian keraja tersebut dapat menyebar sehingga kini berjasa daripada penhijaran orang Cina ke seluruh dunia. Mereka bukan sahaja tidak melupakan adat mereka tetapi menyebarkannya. Naga Cina berbeza dengan naga Eropah, memberikan tanggapan yang sangat baik kepada orang Cina. Saya hendak berkongsi satu cerita dongeng mengenali naga Cina. Cerita tersebut menceritakan tentang beberapa buah kota tiba-tiba dilanda bencana. Salah satu kota mengalami penurunan hujan yang terlampau banyak, malah kota yang berhampirannya mengalami kemarau. Ratapan dan kematian rakyat dalam malapetaka ini menyerahkan naga yang tidur di dalam gua. Naga tersebut sakit hati melihat rakyat bertaburan dan segera memohon untuk menjumpa Maharaja Jet untuk meminta keadilan untuk rakyat kota tersebut. Selepas masuk ke singgasana Maharaja Jet, naga merampas buku pembahagian hujan untuk menyelamatkan rakyat kota. Akhirnya, naga dihukum hukuman berat kerana kesalahan berontak. Cerita ini dapat menjelaskan perasaan orang Cina terhadap naga dengan baik. Sebutkan sejarah tarian naga boleh berasal dari dinasti Han. Tarian naga pada zaman kuno memainkan peranan sebagai upacara untuk memohon hujan daripada dewa. Seiring dengan kemajuan zaman, tarian naga tidak lagi digunakan untuk memohon hujan, tetapi telah menjadi pertunjukan di festival. Dan selepas itu, tarian naga tersebar ke Malaysia dengan pendatang orang Cina. Seterusnya, warna kostum tarian naga sama dengan warna bertua yang dianggap tradisional oleh orang Cina seperti merah dan kuning. Secara amnya, kostum tarian naga dibuat daripada jerami padi, buluh, kain dan kertas. Bilangan sendi naga sangat penting terhadap orang Cina. Mereka percaya jika bilangan sendi naga ialah nombor ganjil, naga tersebut akan membawa doa kepada semua penontonnya. Oleh itu, naga yang kita sering tengok biasanya mempunyai 9, 11 atau 13 sendi. Terdapat juga naga yang mempunyai sendian yang sebanyak 15 dan ke atas. Namun naga tersebut hanya boleh menjadi sebagai bahan pameran untuk menunjukkan teknik tukang disebabkan oleh kebelatannya yang terlampau berat. Saya akan persembahan mengenai tarian naga. Tarian naga ini dijalankan dengan menari memegang pandangan yang diukir-ukiran naga Cina. Dengan seluruh tenaga, mereka akan mengangkat, mencerut, mempintas dan menyambung pandangan itu terhadap kepala naga Cina. Selain itu, tungku naga yang baru dibuat akan diletakkan di dalam tungku naga dan tidak dibenarkan untuk menggerakkan sehingga hari persembahan. Pada hari persembahan, tumpu naga akan disambut dengan mengumandangkan tumpu naga dan membuat ucapan memuki mata. Seterusnya, orang tempatan akan menyambutnya dengan memegang sembantu dan bendera, memenggu gendang dan meniup sakakala. Dalam tarian naga, satu orang akan memegang bantuan yang mempunyai bola umpat untuk mengumpat naga tersebut. Selepas persembahan utama, kepala dan ekor naga akan dibakar dan tubuh yang dibiarkan akan diletakkan di gunung untuk tempoh 1 tahun. Tarian naga adalah sejenis tarian tradisional Cina yang mesti mewaraskan kepada generasi yang muda. Kesimpulannya, subjek ini titas memberikan kami banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman baru tentang sejarah, pakaian, fungsi dan pergerakan tarian tradisional Cina. Kami juga telah mempelajari tentang tradisional tarian Cina di negara kita dan inilah ilmu yang baru kerana ini adalah pengeluaran yang jarang untuk mengetahui tentang tarian tradisional Cina. Sejak kami tiada belajar dalam subjek titas. Selain itu, kami sekumpulan membuat tugasan. Saya sedang mempelajari kepentingan bekerjasama antara satu sama lain adalah sangat penting. Akhirnya, kita mesti memastikan budaya Cina tarian akan berterusan kepada generasi masa depan. Terima kasih.